Assalamualaikum, welcome back to my channel Faiz Syafiq. Bagi yang baru menonton ke channel ni, aku Faiz Syafiq, owner personal channel YouTube ni. Tujuan aku membangunkan channel ni untuk bantu korang yang mengalami masalah kegemukan dan juga sedikit tip-tip membina otot secara sihat tanpa sebarang alat-alat equipment. Kali ni aku akan sharekan dengan korang apakah itu plateau. Korang nak tahu kan? Sebelum tu, jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi yang seterusnya. Saksikan video ini sampai habis. Jangan skip video ni. Okay guys, stay tune. Okay guys, sebelum aku sharekan 6 tip untuk mengatasi masalah plateau ni, aku nak ceritakan dekat korang, bagi korang senang faham. Plateau ni bermaksud dalam korang on diet yang dalam jangka masa yang panjang, sampai satu masa berat korang akan stuck, atau maksud aku dia terhenti. Bila korang timbang minggu ni dia tak turun, bulan depan tak turun, hampir dekat 6 bulan ataupun 9 bulan dia tak turun juga. Maksudnya macam itulah masuk plateau tu, berat korang stuck. Okay guys, aku akan sharekan tip yang pertama. Okay, dengar betul-betul. Tip yang pertama, dari besar ke kecil. Senang faham macam ni. Waktu korang mula-mula korang diet, berat korang 95 kilo. Contoh 95 kilo. Selepas beberapa bulan, korang dapat menurunkan berat badan hampir 10 kilo ataupun 5 kilo, dan berat korang terhenti di berat 85 kilo. Minggu ni korang timbang, berat pun tak turun, bulan depan pun tak turun. Okey, apakah masalah yang menyebabkan berat korang tak turun? Berbalik kepada tajuk besar ke kecil, bila berat korang tu 95 kilo nak ke berat ideal korang tu, korang akan melalui satu fasa yang dinamakan fasa penurunan kalori. Maksud aku kat sini, bila pemakanan korang berat 95 kilo, kiraan kalori korang contoh 2550 untuk per hari korang. Bila berat korang dah menurun ke 85 kilo, korang tak boleh follow permakanan kiraan kalori korang tu 250 kalori per hari. Maksudnya korang kena calculate balik berapa kalori yang patut korang ambil. Maksud aku kat sini, setiap 5 kilo ataupun setiap ada penurunan 2 kilo ke atas sehingga 5 kilo, korang kena calculate balik berat korang tu dan kira balik kalori berapa yang patut korang ambil. Jika korang tak ubah pengiraan kalori tu, berat korang akan start kat situ je sampai bila-bila. Okay guys, itu tip yang pertama. Plateau ni maksud dia bukannya untuk orang yang baru 2-3 hari berdiet, berat tak turun, dia cakap itu plateau. Itu bukan plateau, itu pelik tau. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido. Sebab apa aku cakap pelik tau? Sebab orang yang berdiet, yang menghadapi plateau ni, bila dia dah berdiet selama 2 bulan ke atas atau 3 bulan ke atas dan berat dia start. Bukannya korang yang 2-3 hari ni berat tak turun, korang cakap itu plateau. Itu salah. Salah, korang punya fikiran tu salah. Okay guys, sebelum aku sharekan tip yang kedua ni, korang kena faham kg vs inci loss. Apa itu kg, apa itu inci loss? Bila korang berdiet, korang lebih tumpukan kepada kg, kilogram yang turun, bukannya inci loss korang. Okey, aku cerita buat kg dululah. Sebab apa korang ni bila berdiet, korang fikir kg dulu. Kenapa korang tak fikir inci loss? Kelebihan inci loss ni, korang dapat rasa daripada penurunan lemak korang berbanding berat otot korang. Itu adalah satu kejayaan buat korang yang berdiet secara sihat. Kalau kg turun tapi tak ada inci loss, tak guna juga. Sebab bukannya
lemak yang turun. Itu maksudnya otot yang menyusut. Kita kalau berdiet secara sihat, jangan bagi masa yang turun. Sekurang-kurangnya bagi lemak yang turun dulu. Masa tak perlu pun nak turun. Sebab kita nak kena jaga masa kita supaya kita bila kita kurus nanti kurus dengan sihat, bukannya kurus dengan nampak sakit. Cengkung kat pipi, lesu kat perut, lesu kat pipi, macam-macam lah kalau kurus dengan tak sihat ni. So, macam mana korang nak tahu ni korang ni inci loss? Okey. Contoh dulu korang pakai size SL. Tiba satu hari korang timbang berat korang tak turun, korang pakai baju size SL tadi tu dah longgar. Contoh korang dah rasa kat lengan baju korang tu dah ada lengan korang tu dah kecil. Okey, dekat pinggang pun dah makin nampak shape. Tu satu kejayaan bagus kalau dalam diet secara sihat ni, nampak perubahan dia daripada inci loss berbanding dengan kg yang turun. Aku bukan nak cakap apa lah. Aku lebih suka orang inci loss daripada kg yang turun. Sebab apa? Sebab bila inci loss, orang nampak hasil dia lebih ketara berbanding kg yang turun. Tak semestinya kg tak turun korang tak berjaya. Okey, itu nak kena faham. Banyak perempuan, aku cerita buat perempuan lah dulu Perempuan ni dia lebih pandang pada kg yang turun dulu dia berbanding inci loss. Kalau lelaki, dia lebih kepada inci loss berbanding kg sebab dia banyak buat bentuk badan. So, kat sini korang jangan silap. Orang yang berdiet secara sihat, fikirkan inci loss dulu sebelum korang fikir kg yang turun. Sebab apa? Sebab inci loss yang turun tu menandakan korang berjaya berdiet secara sihat. Tip yang ketiga, pelbagaikan senaman. Sebab pelbagaikan senaman, maksud aku di awal permulaan korang diet, berat korang tu senang je turun. Tak sangkut-sangkut pun. Korang pun aktiviti pun bahagia, senang hati sebab berat korang turun. Tiba-tiba berat korang tak turun. Tapi pada mulanya yang sebab berat korang turun tu, senaman korang yang korang buat tu jogging je. Hari-hari jogging. Sampailah berat korang stuck tu, jogging je. Sebab badan kita ni ibarat macam ni lah. Dia ni pendua kita lah. Contoh kalau macam korang lah, hari-hari orang game korang lah. Agak-agak sampai satu masa korang fed up dan korang dapat trace tak dia nak game korang lagi. Mesti korang dapat trace tu. Macam tu juga dengan badan korang. Bila korang lakukan aktiviti jogging je, badan korang dapat trace. Dia kata, dia ni asyik jogging lah. Aku dah fed up. Aku dah tahu lah cara dia nak turunkan, dia nak pecahkan lemak dalam badan ni. Macam tu lah maksud dia. So, korang cari exercise yang lain. Korang boleh cuba dengan exercise baru, skipping, tabata, zumba, yoga, macam-macam lah aktiviti exercise. Korang boleh search lah dekat YouTube. Macam-macam ada exercise yang diorang ajar. Korang cuba dengan exercise baru. Sebab badan kita ni dia boleh trace tau. Walaupun dia tak boleh bercakap, kita je yang bercakap, dia boleh trace kita. Okay. Daripada tip ketiga ni, aku nak bincangkan sikit. Setiap exercise yang korang buat tu, kalau boleh korang bahagikan jadual exercise korang tu. Contoh minggu ni korang berskipping, minggu depan korang jogging, minggu lagi satu berzumba. Korang tak boleh lah Isnin sampai Jumaat tu korang campur-campur aduk kan. Sebab apa tau? Sebab bila campur-campur aduk tu, nanti masalah dia jadi masalah. Korang pula nak atur stamina korang tu, pemakanan korang pun akan jadi berubah. So aku tak nak jadi benda tu jadi mencelarukan fikiran korang. So aku nak korang buat satu jadual. Korang tuliskan list, minggu ni senaman apa, minggu depan exercise apa. Buat list macam tu. Bila dah korang buat jadual tu, pastikan korang letakkan di sudut-sudut yang korang senang nampak. Contoh almari baju korang buka almari, korang nampak jadual. Korang tutup almari, korang nampak jadual. Korang bangun pagi daripada bucu katil, korang dah ternampak jadual. Cari satu sudut yang boleh korang setkan tempat korang senang ingat apa yang patut korang buat hari ni. Sebab apa? Bila ada jadual ni,
korang ada disiplin. Mungkin korang tak ada malas-malas nak buat senaman. Okey. Itu tip ketiga daripada aku. Okey, tip yang keempat. Tip yang keempat, quantity vs quality. Okey, kita cerita bab quantity dululah. Maksud aku quantity kat sini, korang dah dapat ilmu diet yang bagus. Tapi korang lupa satu benda, perkiraan kalori harian korang. Korang dah bagus lah pergi pasar, beli avocado, beli salmon, beli brokoli. Tapi bila time korang makan tu, portion korang tu macam sekali makan untuk 2 hari punya makanan. Makanan dah sihat dah, tapi portion pula tak betul. Tu dimasukkan dengan kuantiti korang. Okey, daripada kuantiti tu untuk korang senang ingat, daripada segi cara pemakanan aku, bila korang nak makan nasi, korang ambil nasi sebesar penumbuk korang. Jangan ambil besar penumbuk laki korang, abang korang. Jangan ambil penumbuk dorang lagi besar sebab dia orang lelaki. Kalau korang perempuan, ambil penumbuk korang. Kalau lelaki tu, suami korang, itulah penumbuk, besar penumbuk tu, itulah portion untuk nasi makanan dia. Okey, untuk protein pula, ambil sebesar tapak tangan. Kalau macam ni jadi Ultraman. Dia besar macam ni. Ni untuk protein. Okey. Tak kisahlah ayam ke, ikan ke, daging ke. Okey. Untuk fiber pula, korang ambil seluas lebar jari korang dibuka. Okey. Nak nampak? Itulah portion fiber korang. Okey, itu untuk korang tahu portion korang. Kalau korang nak tahu macam berapa kali pemakanan nasi, korang boleh tengok dekat video-video aku sebelum ni. Aku ada share berapa kali aku makan nasi untuk aku turunkan berat badan. Okey. Bila kualiti pula, cerita buat kualiti lah. Makan semua dah bagus kan. Tapi penggunaan garam, minyak, gula pula terlebih. Tak boleh juga guys. Sebab apa? Minyak ni ada kesan-kesan buruk dia. Minyak pun bagus kan untuk membakar kalori, tapi ada kesan buruk dia pula kalau terlebih. Okey. Garam pula kalau terlebih kan infek pada bawah pinggang pula. Kalau gula kan biasalah berat badan pun stuck lah. Gula ni punca utama sebab berat korang stuck tak turun-turun. Gula ni, penggunaan gula ni. So sebab dalam diet korang kena pandai balancekan gula ni. Tapi pada cara diet aku tak amalkan gula pun. Aku banyak lebih kepada stevia. Okey guys, nak cerita bab stevia ni, kalau korang ni jenis suka minum manis ke apa ke, korang nak keluar lah dengan parents korang. Ni aku bagi tip bonus lah ni. Korang nak keluar dengan parents korang, korang pun risau dekat luar tu, boleh ke nak minum air teh O, boleh ke nak minum kopi O, Nescafe O. Okey, beli stevia, standbykan dalam beg. Bila keluar je, singgah kat kedai makan, minta kopi O kosong. Ikut korang lah, korang nak minum air O je ni, yang kosong macam mana terpulang pada korang lah. Minta yang kosong, jangan bergula. Sampai je kopi O, Nescafe O ke teh O ke, titiskan setitik dah cukup dah, untuk menghilangkan rasa ketagihan manis korang tu. Okay, tu tip bonus lah daripada aku nak sharekan dengan korang pasal stevia ni. Okay, itu adalah kualiti makanan, kena jaga juga. Okay guys, tip yang kelima supaya berat korang tak stuck adalah daripada segi masalah permakanan yang sama setiap hari. Tip yang kelima, tajuk aku untuk tip yang kelima ni, tip dia tukar makanan. Kenapa tukar makanan? Contohlah, korang ni hari-hari pergi kerja, pagi breakfast roti, tengah hari roti, malam roti. Okay, lepas tu kalori pula terlebih. Itu salah satu punca berat korang susah nak turun. Sebab apa? Pemakanan korang tu korang tak ubah. Memang betul cara korang tu dah bagus dah. Makan roti tu sebagai karbo, sayur sebagai fiber, telur sebagai protein, ataupun ayam cincang sebagai protein untuk korang gabungkan dalam roti korang tu. Tapi itu bukan, bagi pendapat aku, itu bukan alasan untuk korang bagi alasan tak sempat masak ke apa ke. Dalam diet ni
korang perlu ingat, perlulah ada disiplin. Jangan jadikan alasan makan roti tu supaya korang fikir makan roti boleh cepat kurus. Tak guys, dia nak cepat kurus ke lambat kurus ke, itu tergantung pada pengiraan kalori korang setiap hari. Dia bukan daripada segi makan roti boleh kurus, orang makan nasi lambat kurus. Tak ada. Dia daripada pengiraan kalori korang. Okey kan, badan kita ni, aku berbalik pada cerita bab teris tadi tu. Dia dah boleh teris dah. Kalau kita makan hari-hari, kita tak ubah makanan kita ni, dia pun jadi mendap lah. Dia pun dah fed up dengan kita. Perut kita ni dah tahu dah kita nak makan apa setiap hari. So kita ubahlah, ubah pemakanan kita tu kepada nasi ke mi pun boleh ke korang ambil sebagai karbo, dengan cara masak yang sihat lah. Bukannya cara masak pergi beli kat kedai mamak, beli kat kedai-kedai Thai tu semua tu, bukan. Masak sendiri kat rumah itu lebih sihat, lebih healthy lah. Kalau ada suplemen lain, bukan suplemen buat kurus maksudnya suplemen tu kiasid ke nak taruh dalam air ataupun terabur atas nasi korang tu, bagus juga tu. Lemon kosong ke, bagus juga tu untuk menambahkan lagi metabolisme badan korang ataupun mempercepatkan lagi lah penurunan kg korang tu. Kalau korang yang nak kg turun cepat tu, macam aku dulu diet, aku tak ada ambil lemon-lemon ni, banyak aku minum air mineral je. Sebab air mineral yang cukup ni untuk satu hari ni pun dia dah dapat bagi aku metabolisme yang tinggi untuk aku membakar lemak dalam badan ni. So ubahlah pemakanan korang tu supaya badan korang tu keliru dia nak teris, supaya dia senang nak bakar lemak dalam badan. Tip yang kelima, ingat tukar permakanan korang. Okey guys, tip yang keenam ni aku dah kongsi dengan rahsia 6 tip pemula seorang diet. Aku dah kongsikan dalam tu tip ke-6 ni. Sama juga macam tip ke-6 dalam plateau ni. Adakan satu grup diet. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab bila korang ada satu grup diet ni, dia sentiasa memberi korang support moral. Bila korang lost, nak diet, korang give up, ada orang boleh bantu korang. Bila korang tak tahu nak makan apa, dia orang boleh tunjuk menu-menu yang diorang makan. Diorang saling berkongsi resepi permakanan. Bila korang tak tahu exercise ni, diorang akan tunjuk exercise terbaru, Tabata ke, exercise Zumba, boleh ajak sekali berzumba. Bila ada grup ni, mungkin salah seorang daripada korang ni ada yang ada ilmu, kawan-kawan korang ni ada ilmu pasal diet. Diorang juga boleh support korang, bantu korang. Bila berat korang tak turun ni, dia pun boleh bantu korang apa yang tak kena dengan pemakanan, apa yang tak kena dengan cara exercise korang. Diorang pun boleh bagi tahu korang kat situ. Itu pentingnya ada grup. Itu pentingnya ada grup untuk diet ni. Tak kisahlah nak cari dekat IG ke, dekat Facebook ke, ataupun coach berbayar ke, ikut kemampuan korang lah kalau nak coach berbayar ni. Okey guys, itu tip yang ke-6, cari grup. Okey, tip adalah tip bonus daripada aku. Tip bonus ni maksud aku kat sini, bila korang dah berjaya kurus, korang jangan lupa berat badan korang yang dulu. Sentiasa ingat, buat satu gambar frame, letak dekat dinding. Ingat badan korang dulu pernah membesar. Dan bukannya korang daripada sebelum kahwin korang kurus, ataupun sebelum kahwin ni korang kurus, lepas kahwin korang gemuk, ataupun daripada kecil korang gemuk sampailah sekarang korang gemuk, sampai korang jumpa channel aku nak tengok bagaimana nak kurus. Contoh macam ni lah. Korang jadikan gambar korang tu sebagai mindset korang dulu pernah gemuk, dan korang berjanji tak akan berbadan besar lagi lah. Sedap dengar. Jadi korang berjanji korang tak akan berbadan besar lagi. Dan korang jangan lupa ni tip bonus lah. Tadi tak masuk isi dia lagi. Ni baru masuk isi dia. Okey, tip bonus dia, bila korang berbadan besar dulu, korang jangan lupa saiz korang yang besar dulu memang dah kecil, tapi tangki lemak yang korang sedia ada dulu tu masih ada. Yang tinggal tu hanya tangki lemak dia memang dah keluar. Korang jangan lupa, bila korang tak jaga pemakanan, tangki korang tu senang-senang je dia nak masuk balik. Jadi korang ni membesar. So bila korang dah pandai, dah ada ilmu diet, dah matang dalam diet, sentiasa calculate kalori harian korang. Jangan miss sehari pun bila korang dah kurus nanti.
Buat apa? Sebab nanti kalau korang tak ingat benda ni, korang tak disiplin benda ni, jangan salahkan aku kalau aku tak bagi tahu. Okey. Itu saja perkongsian 6 tip daripada aku bagaimana ingin mengatasi masalah plateau. Terakhir sekali guys, jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng, bantu aku dengan subscribe supaya aku dapat menghasilkan video-video yang lebih menarik lepas ni guys. Okey guys, sorry guys, mata pun lebam sikit, tak cukup tidur. Gali ilmu, cari ilmu, combine balik dengan ilmu lama sebelum aku diet, sharekan dengan korang, semangat nak buat video. Sebab apa? Tujuan aku tadi aku cakap dengan korang, ingin membantu korang yang mengalami masalah kegemukan dan juga sedikit tip-tip exercise memanage otot secara sihat. Itulah tujuan aku. Bukan mengejar populariti, bukan nak mengejar jadi seorang YouTuber yang belagak, bukan. Sebab aku nak share journey aku ni dengan korang yang mengalami masalah kegemukan ni. Aku tahu kat luar sana tu ramai yang sedih bila badan gemuk, tak ada ilmu, boleh buat diet tapi kena tipu. Aku nak ngelakkan korang semua daripada benda tu lah aku buat channel ni. Bukannya sebab aku nak duit ke apa, okey. Ini kalau YouTube aku berjaya pun itu adalah sambilan aku saja, sebab aku ada kerja tetap aku sendiri, okay? Kerja tetap aku sendiri. Okey guys, itulah saja perkongsian daripada aku. Last sekali jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng dan support video aku